kita nak buat masjid Cekok Panji ni, kita nak jual tanah wakaf. Tanah kita ni pakat beli dan kita wakafkan. Jadi trend ni banyak ni, senang. Kita nak beli sekaligus tuang itu tak ada pitih kita. Nak beli 40,000 lepas tu nak wakaf payah juga. Ni mari bergaluh lah. Ni kita tong-tong ramai-ramai ni. Kerana masjid kita ni nak besar. Iaitu sekeluasan 317 depa 420,000 harga. Sebelah masjid mungkin Cekok Panji belah masjid ni. Jadi kita akan jual tanah. Bakat belilah. Jangan tak boleh duduk tanah ni, beli lepas tu niat wakaf. Katakan kita beli 100 riyal. Boleh macam ni tanah. Katakan nak 100 riyal, takkan nak boleh 2 depa. Boleh macam ni tanah. Mu 100 riyal boleh macam ni. Tak apa dah lah, tanah-tanah ni kita capur, kita sambung buat masjid pula. Kita mati kat giran ni, kita makan. Dah tak ada sikit ni untung. Untung kalau mu jual ke orang. Untung jual orang macam ni tanah. Kita beli tanah ada sekat, dah untung lah kalau jual ke orang. Nega dengan orang, untung tak? Untung 80 riyal. Dan ni nega dengan siapa wakaf? Nega dengan Tuhan. Nega dengan Allah Ta'ala, untung abah. Allah tidak macam manusia main jawab bayar murah, bayar mahal belaka. Dah mayang 2 rakaat tu imam mayang 2 rakaat balas bidadari. Parok teh. 2 rakaat 5 minit takkan boleh bidadari. Mayang 2 rakaat duha bayar dengan mahligai dan syurga. 5 minit kerja. Kerajaan mana nak wis sejuta harga? Mahligai harga sejuta katakan. Ada kerajaan mana, company mana kita kerja 5 minit bayar sejuta ada? Mampu kerah kerajaan. Gaji tu imam pun dah nak bayar 150 kurang nak tangguh 200. Padahal tu imam 700 setengah gaji, tu ilan 120, JKK 400. Dah nak bayar dah. Allah Taala mu bayar duha, mu bayar 2 rakaat, bayar sejuta. Mak tu kalau walaupun sikit kita beli tanah wakaf 10 riyal 15 riyal, Allah bayar dengan kita untung parah. Dah balasan awak baik, awak kebajikan kan bidadari. Dah bidadari mana walak dengan bini kita? Bini kita berapa mas kahwin itu? Haji, dulu berapa Haji? Tanya saya dengan Kak Semi. Tahu dah berapa? Ada 2,000 nikah itu? Lebih kurang 2,000. Dah bidadari takkan 2,000. Orang kita 2,000 mogah lah ni. Maka tak susah lah. Ini peluang. Dulu orang ada tanah 20 ekar wakaf. 4 ekar wakaf. Kita nak 4 ekar nak wakaf payah apa? Mengge basak terai tak apa lah. 50 riyal sudah kita beli tanah boleh banyak ni wakaf. Lepas tu gabung-gabung kita sambung buat masjid. Kita mati kat lagi, cara sambung lain. Cara duduklah masjid, orang buka bagi main sebul, bukalah pula lah kubur kita. Nak apa? Kalau gelap gugur kita tak ada benda, kubur kita macam dia gerak lagi. Kemudian kita tengok soalan. Soalan ni saya pun tak ingat ada hak mana, hak dulu, hak mana kediam, kita jawab je lah lebih kurang. Macam mana nak taubat? Dia tanya. Nak taubat ni balik. Balik kan ni? Balik jadi budak-budak semula. Budak-budak anak kita ni, budak-budak kek dia ada dosa. Tak ada dosa tau. Jadi bila taubat, balik menjadi budak-budak. Dulu tok guru dia buat teka-teki. Buana kita yang orang tua jadi budak-budak. Rupanya taubat. Budak-budak tak ada dosa, kita tua dah banyak dosa. Taubat ni balik menjadi budak. Siapa yang bertaubat dia jadi macam budak kek. Bukan pakai paper, dah, tapi tak ada dosa. Yang pertamanya berhenti buat kalau kita ada. Jangan taruh lagi. Ni ada pi kuda dia nauti lagi, taubat dah. Tak boleh buang duit tu. Wi makan ke kuda, pi kuda makan. Apa kita pergi makan? Yang kedua, kita menyesal dalam hati buat. Jangan bangga. Yang ketiga, kita tak mau buat dah kalau lagi kita hidup. Walaupun kita akan buat kerana kita tersilap. Tapi setakat ni tak mau buat dah.
Dan sunat kita ada semayang 2 rakaat, menghadap kiblat dan istighfar lebih kurang. Kata setengah ulama 70 kali. Sunat tu. Dan kita lazimkan diri kita pergi sejid kuliah agama biar buat benda yang baik pula. Kerana innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dengan buat baik pula, mudah-mudahan akan hapuskan segala hak jahat di masa lalu. Air wuduk pada satu anggota sunat 3 kali. Adakah 3 kali wajib air mutlak? Jawabnya, yang wajib air mutlak iaitulah mengangkat hadas. Adapun mengulang-ulang akan wuduk 3 kali tak wajib dengan air mutlak. Jadi yang pertama air mutlak dia syarat wajib dengan air yang mutlak. Kemudian kalau air mustakmal itu menjadi bilasan yang kedua ketiga, sudah dikira 2 dan 3 pada syarat. Soalan seterusnya. Mak saya ada duit lebih kurang 20-30 ribu. Wah, banyak pitih makmu. Tapi pinjamkan anak-anak, apakah saya kena keluar zakat? Jawabnya, kalau 20-30 ribu tu tak sampai haul lagi tak kena. Tapi kalau nak masa haul dah, kalau ada anak-anak tu dia akan bayar dalam tahun haul hak ni, maka dikira dia dalam zakat, bayar zakat. Tapi kalau anak-anak tak ada harapan bayar, ada gak hutang tapi tak ada harapan bayar, maka hak ada di tangan orang yang tak ada harapan bayar tidak dikira. Faham? Dah orang dia nak bayar terpang baru bayar, tahun ni hak bayar zakat tak lagi, sunat kita kira sudah, tak wajib. Gana kalau orang bukan Islam tanya istimewa Islam kot mana? Sebab dia kata orang Islam ramah jadi mak repik, curi dan sebagainya. Jawabnya, jadi orang mak repik, jadi curi ramah ni pasal kita duduk negeri orang Islam. Kalau kita duduk di negeri orang kafir, di macamnya kita duduk di Sri Lanka tu, tak ada pula orang Islam jadi mak repik. Maknanya orang Hindu pula mak repik, duduk dalam motor jadi tengok atas negeri. Cara jawab gitu. Kita jawab orang negeri nak jaga nama Islam kau. Bukan kita sokong mak repik je tak. Awak pergi di Jepun tu, hak dia main lomba haram malam-malam, ada orang Islam? Ada tak? Tak ada lah malam-malam lomba haram di Jepun. Kereta tu, kereta ni, motor ni, ada orang Islam? Ada, Jepun lah pula. Dia atas tengok hak mana ramai. Apa hukum bernasyid dan berzanji? Dalam bilik air. Boleh tahan orang panji ni. Bernyanyi dan bernasyid dan berzanji dalam bilik air. Dia bilik air ni dia tak sama dengan tandas. Di tandas ni tempat buang najis, bilik air ni tempat bersih saja. Jadi hukum dia lain-lain. Lepas tu dalam bilik air boleh baca doa, dalam tandas tak boleh. Faham? Dia gitu. Dan ni berzanji dia bukan doa. Dia lebih doa-doa warid daripada hadis lagi. Berzanji ni kitab je karangan ulama. Cerita-cerita Nabi. Kita juga bernasyid. Nasyid ni nyanyi lah. Kita duk faham nasyid ni lagu Islam. Kan? Nasyid ni nyanyi lah. Mengalurkan lagu dengan suara-suara. Cuma seni kata dia cerita tentang agama, menggemarkan orang kepada akhirat, maka nyanyian itu dipanggil rentak nasyid. Faham? Dia banyak rasyid, ada rap, ada blue, ada hardcore, ada metal, underground, thrash metal, nasyid metal, ada belaka. Tapi kalau nasyid, benda-benda hak agama. Nampak? Dia gitu. Jadi dia nasyid dalam bilik air, tak ada masalah. Jangan baca Quran dah dalam bilik air. Soalan seterusnya. Jika roh orang mati naik ke langit, dah jasad pergi ke mana? Dia tanya gitu. Baik soalan. Baik, dia kata bila orang mati, roh dia naik ke langit. Dah jasad pergi ke mana? Dia nak faham, mu tanya jasad tu benda. Jasad benda. Mu kata jasad, dia je jasad ni, J-A-S-A-D, jasad benda. Bermakna dia tahu dah makna jasad. Jasad tu tubuh. Ni tubuh kita ni. Kita ni roh dalam jasad. Nampak? Dah jasad biasa orang mati awak pergi mana? Dah pergi kubur, apa tanya kau?
Kan jasad tu orang usung, tanam bola kubur. Nah, roh naik ke langit, roh orang beriman, roh orang kafir tak naik ke langit, ditutup pintu langit. La tufattahu lahum abwabus sama. Tuhan tak buka pintu langit, roh orang kafir, roh orang tolak Quran, roh orang hina Nabi tak buka langit. Pergi mana roh tu? Duk main kampung gitu. Tok Imam nak pergi main subuh pagi, tanya. Baru duk rapor demam Tok Imam. Imam gitu biar garak duduk, jasad dalam tu orang tanam tu jasad kaku dia. Allah perintahkan roh balik kepada jasad untuk menjawab soal malaikat muka dan nakir, maka bersatu dengan jasad, hidup untuk menjawab. Lepas tu naik semula. Hak repuk, hak tinggal tulang, jasad lah tu. Bagaimana dengan keadaan Imam Makmum sembahyang sama lain? Adakah hadis tentang benda ini? Dua orang baca doa dalam akhir sujud dalam solat wajib, bolehkah? Baik. Kita sujud, lepas tu kita baca doa, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Di antara tempat-tempat yang afdal berdoa dalam sujud. Lepas tu boleh kita sujud lama. Sujud yang terakhir lebih baik. Melainkan kita jadi imam atau jadi makmum. Imam ingat jangan sujud lama. Kerana orang semayang 5 waktu ada kerja, nak balik derah, nak pergi tuition anak gitu gini. Ada hak letak ikan atas dapur. Jadi kalau main semayang panjang-panjang nyanyi korang. Semayang yang orang tak wajib ikut, bukan fardu kifayah, tak apa nak sujud lama pun. Kemudian dia kata ada tak semayang kalau 2 orang duduk sama kaki? Jawabnya tak ada. Yang adanya tu imam duduk depan dan kita duduk belakang sedikit. Mana yang Nabi ajar Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an semayang berjemaah kalau 2 orang begitulah. Nabi tengah semayang seorang, mari Ibnu Abbas ngek duduk belah kiri. Patut duduk belah kanan. Nabi tegur dia suruh duduk belah kanan. Bukan duduk selain, duduk belah kanan. Jadi ulama tak berani nak pandai-pandai. Maka sebut dalam kitab agak, kaki belakang daripada imam. Ni tumi imam, kaki kita belakang sikit, tak apa dah. Bukan selain. Ni tumi ni, faham tak? Ni tumi, ni jari lah. Kan kata tu tangan, sakit pun ni. Buat contoh. Dia kira bodoh. Tak ni, ni kaki makmum. Ni kaki imam, ni gini. Kena belakang sikit. Belakang sikit jauh pun tak apa, belakang sikit. Tapi jangan sama gitu. Belakang sikit. Tumit jari tak apa, lebih tak apa. Dr. Imam kaki saya 5. Makmum ni anak saudara gasi. Saya 16. Walaupun tumit bawah dah, tapi jari sini duduk lagi. Tu tak apa. Tumit di belakang. Soalan seterusnya. Allah Rabbi. Leluh main bok-bok ni. Adakah duit yang kita dapat melalui faedah atau bunga atau dividen itu riba? Dan kami ikut kata hamba yang doa ini barang-barang di bawah hanya emas, perak dan makanan sahaja. Dia pun mengajilah kitab lah. Kitab tu kata barang ribawi ni adalah emas dan perak dan beberapa jenis makanan. Baik, pitih tak riba. Ni jalan-jalan cari nak suruh punah ni setengah kadang-kadang. Bukan soalan ni, ada setengah idea baru. Nak kabur riba ni tak haram. Pasal riba ni orang buat dengan pinjaman pitih. Kalau tak pinjam emas. Ini jarum-jarum Yahudi belaka ni. Dia kata hak dalam kitab kata riba itu adalah emas dengan perak sahaja. Nampak? Jawabnya emas-emas ni lah yang jadi pitih ni. Pitih kita ni jadi daripada simpanan emas. Kita nak cetak pitih ringgit Malaysia mesti ada emas. Ke kita pakai cetak je? Najib telefon, jabat cetak pitih. Muat boleh 18 bilion buat sen baru? Tak boleh gitu. Dia kena adu dengan harga nilai emas. Emas kita ada banyak mana Malaysia ada emas. Simpan di bank negara tu 13 lori ada. Kita nilainya 80 bilion, kita boleh pusing cetak pitih 80 bilion je lah. Lepas tu kalau bakar pitih lama 1 bilion, cetak pitih baru 1 bilion. Jadi pitih-pitih kita ni asalnya emas lah. Lepas tu kalau emas Nabi haramkan jual riba, pinjaman riba, mesti kena sama. Maka pitih kita kok. Pasal dia ngikut bagi emas. Sebab tu orang yang ada emas, sipang, dia kena bayar zakat. Dia zakat pitih ambil mana? Kiyah daripada emas. Orang sipang pitih cukup nisab. Katakan sekarang RM10,000. Cukup setahun, kena 2.5%.
Dan Nabi dia kata zakat piti. Dah, zakat emas. Wang simpanan tu emas lah. Sakit dulu ni. Neh? Soalan seterusnya. Apakah kesan akibat mereka yang tak tahu ilmu tauhid atau tak faham rukun iman? Adakah sah iman dan Islam mereka? Dia gini. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah dan dia tahu maksud dia dan dia intikad dengan maksud tu. Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad memang pesuruh Allah. Dia pun percaya dalam tu, dalam hati dia, tapi tak belajar tauhid salah, tak belajar tauhid khalas pun tak belajar. Maka dia orang yang sah imannya. Faham? Kemah hak tu dulu baru ngaji kitab. Dah tu ada ngaji sifat 20 tauhid khalas, sifat salah pula tauhid rububiyah uluhiyah. Nah, asma wa sifat. Waktu nak ngesah iman, jauh. Kan? Ngesah iman dua kalimah syahadah, biar faham baik. Mana-mana orang kafir berjudi lama dah, 40 tahun dah. Minum arak 30 trialan dah. Zina dengan 80,000 orang awet dah. Sembah berhala 60 tahun dah. Lepas tu ngucap dua kalimah syahadah, dia faham makna dan dia percaya makna. Dadang ngaji tauhid. Masuk neraka, masuk syurga. Jawab. Faham tak apa tu? Nak mengesahkan iman dengan dua kalimah syahadah. Dan ni belajar nak jaga tak mau jadi punah dan supaya kita hidup dalam keadaan sentiasa mentauhidkan Allah. Maka dengan belajar inilah kita dapat hidup dengan mentauhid. Kerana kalau tak belajar, takut buat benda rosak. Takut salah pasal punah jahanam. Padang dah dengan dua kalimah syahadah, takut rosak. Sebab tu orang ngaji bab perkara yang membatalkan semayang, cara rokok yang betul. Kalau orang tak mengaji bab semayang dengan betul, cara rokok, rukun semayang, syarat semayang yang membatal, dia tak mengaji pun, tapi dia semayang dia buat belakang. Sah lah. Tapi rolik kalau tak mengaji banyaknya salah lah. Faham? Sebab tu kita beli kipas, dia review kitab cek je. Supaya pasang kipas jadi molek. Kalau dah ikut buku cek, takut salah pasang. Dan molek buka, kipas terbang atas muka. Rabak lubang hidung. Faham? Sebab tu kita beli mesin rupuk, mesin kisah seming, apa semua. Dia review buku cek je dalam supik je. Supaya kita baca dulu kitab tu. Ngaji dulu. Buat gini. Kalau gini dah lewat, gini jadi punah. Faham? Tu tujuan dia. Tapi kalau kita tak baca buku tu sekalipun, kita buat tu molek belaka, punah. Tak lah. Tapi rolik dalam kehidupan kita ni, banyak pancaraba. Banyak cubaan. Syaitan ngasuk gitu gini. Batu ulama pun karang dah. Ayat tentang tauhid, hadis tentang tauhid, susung dalam kitab. Setengah ni buat cara salah, hang ni buat cara kalah. Tak payah bala. Tujuan bila kita belajar, kita jaga iman dan kita bertauhid. Nampak? Soalan seterusnya. Apakah hukum jual poker? Poker tu cicak tu lah. Malah nak jawab dah poker ni aku. 6 bulan lah cicak poker. Nak mari kau seko. Yang badan jawab semua. Ni kita jawab haru-haru dia pergi bahan jual 60,000. Senyap weh kat aku 10,000. Aduh lah. Jadi masalahnya asalnya wala tatadawau bi najisin. Jangan apa benda ni berobat dengan perkara najis. Maka kalau darurah dibenarkan. Jikalau maknanya katanya pakar perubatan, cicak ni memang mujarab menandingi ubat-ubat yang suci, maka harus berubat dengan dia. Bila harus berubat, harus kita takak bela dan jual. Nampak? Hukum poker sama dengan kucing. Kucing ni kalau kita jual ke orang kafir kerana dia peminat kucing, suka bela kucing, maka hukumnya harus jual beli. Kucing ni kita jual ke orang asli kerana siap dia ni berakhir singgang kucing, hukumnya haram kerana makan kucing haram. Walau orang kafir, maka kita haram berkongsi tolong jual. Jadi poker ni biasanya orang makan ke? Orang buat si kabu. Tak. Orang buat obat harus pada syarak. Ada ustaz di sekolah, saya kata dengar lagu rock lebih dari 3 kali boleh jadi fasik. Betulkah begitu? Dia betul juga. Untuk maknanya apa benda ni?
nak menakutkan keadaan masa budak-budak learning, dia lara dengan muzik. Dengan molek. Muzik ni dia khilaf ulama. Kalau puan tu bit direct nyanyi wah-wah gitu, tak ada khilaf tu. Tapi kali muzik saja dengan drum, dengan gitar, dengan bunyi-bunyi yang ni khilaf ulama. Ada ulama kata haram, ada ulama kata tak haram, ada ulama kata buat tafsir pula. Jadi tak sudah muzik ni. Lepas tu kita nak jawab ni, dia tengok wakil. Wakil ni yang berlaku sekarang, orang lagu tak ke muzik. Ramai lagu ke muzik. Jadi ramai lagu ke muzik, kita tak berapa nak baca sangat kawak kata boleh molek muzik ni. Faham? Orang tengah lagu muzik, kita pergi cari hadis-hadis kau-kau berkenaan boleh muzik, kau pening kepala orang. Jadi benda ni tak salah. Tapi banyakkan budak-budak hak main lagu rock, lagu apa ni, lagu pada semayang tak apa. Jadi sepatutnya yang sebenarnya, kalau lagu itu haram, seperti lagu yang memuja tubuh badan seorang perempuan yang menafsukan mendengar, lagu yang sebut tentang perkara-perkara kotor, ataupun lagu yang dinyanyikan oleh maknanya orang yang haram kita dengar suaranya, maka 3 kali dengar dia jadi fasik. Kerana sekali dosa kecil, 3 kali dia panggil melazimi dah. Ini pun bukan hadis, ijtihad ulama-ulama fiqh. Soalan seterusnya, boleh tak beri penjelasan mengenai qada mubram dan qada muallaq? Kenapa ketentuan Allah di lauh mahfuz boleh diubah sedangkan ilmu Allah tidak berubah? Yang mana setiap ketentuan Allah itu berdasarkan ilmunya yang tetap. Kita jawab ni sekadar ilmu kita inilah. Ilmu kita pun tak tetap mana tau. Orang tanya tentang qada dan qadar. Qada muallaq, qada mubram. Hak kita duk mengaji. Qada ni mana ketentuan. Nampak? Allah Subhanahu wa taala. Berlaku begini. Jadi ulama-ulama tauhid buat pula pembahagian ada qada muallaq. Jadi qada muallaq ini maknanya kejadian-kejadian yang boleh berubah dengan sebab satu amalan yang sebut dalam nas, siapa buat amalan tu boleh buat jadi begini-begini. Contohnya, orang yang menghubung silaturahim, Allah panjangkan umur, hadis sahih. Jadi ini dia panggil qada panjang umur ni, qada muallaq. Jadi telah ditulis pada lauh mahfuz, kata ulama yang menjawab. Si pulang ni umurnya 50 tahun sahaja. Tetapi dia berhubung silaturahim. Dia cari mak saudara, duduk kursi putih, sambung semula, jadi kenal balik. Suka berhubung-hubung dengan sama keluarga. Maka ditambah umurnya 10 tahun, jadi 60. Asal 50 dalam lauh mahfuz. Lepas tu jadi 60. Dia kata ilmu Allah tak berubah. Memang ilmu Allah tak berubah. 60 tu lah. Dan 50 lauh mahfuz. Hak malaikat tulis. Hak malaikat sama dah fi ilmillah. Tak sama lah. Dari sisi Allah 60 dah. Faham? Malaikat tulis 50 tambah 10 hubung silaturahim. Berahi sedekah. Jadi sambung 50 capur 60 tambah 10. Dah kata tak berubah? Memang tak berubah. 60 guna 50. Dah 60 di sisi Allah pada azali dah. Dah kata 50 lauh mahfuz bagi tulis. Kan bila orang masuk 4 bulan dalam perut mak, Allah perintah malaikat tuliskan umur dia. Umur dia berapa? Umur berapa ni? 50. Dia pun tulis 50. Padahal Allah Taala tukang perintah tahu dah 60. Dan malaikat ambil 50 ambil mana? Tanya Kementerian Pelajaran. Dah. Ada dah arahan 50 tulis. Daripada lauh mahfuz 50. Hak Allah Taala tahu dah 60. Apa? Dia dibesar lagi hubung silaturahim. Tambah 10. Faham lagi? Setakat tu lah. Tak faham sudah. Ini qada dia lagi jauh-jauh. Setakat ulama khabar. Reka-reka jadi lebang pula. Qada mubram tu tak gerak dah. Jika seorang yang telah meninggal dunia, dia doakan oleh waris yang masih hidup, adakah dosa sifat itu akan terhapus? Ni soal. Kita mati dah, mak kita lah, ayah kita mati dah. Kita doa, minta ampun ke mak kita, ayah kita. Adakah Allah ampun? Itu soalan. Faham? Baik, jawabnya, kalau kita tak mati lagi, kita minta ampun ke kita, adakah Tuhan ampun? Jawab. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Tuhan ampun. Kalau kita minta sungguh-sungguh. Baik dah. Anak kita pula, ya Allah ya Tuhanku, nana dengan anak aku ni, minta lah mu beri hidayah ke dia, balik ke pakar jalan. Tuhan beri hidayah tak? Wajib tak?
Wajib? Tak wajib. Nah, kalau Tuhan nak kehendaki, Tuhan tunai permintaan kita, dapat hidayah. Betul tak? Kalau Tuhan dah izin, boleh tak? 70,000 orang Tok Ali baca doa, boleh tak? Tak, Tuhan dah izin. Gitu juga orang mati dah. Kalau Tuhan izin, Tuhan ampunkan dosa dia. Kalau Tuhan dah izin, Tuhan dah ampun. Lepas tu kita baca doa. Bila kita tanam mayat, Nabi kata istaghfiru li akhikum. Nah, tanah kamu JKK mati. Kamu. Faham? Lepas kamu Nabi kata jangan balik lagi. Istaghfiru li akhikum. Tolong minta ampun untuk saudaramu ni. Jangan sembah lagi. Faham? Jadi waktu kita tolong dah kalau kita berdoa ada kemungkinan Tuhan dengar dan Tuhan ampunkan si mati. Tapi tak wajib bagi Allah turutkan dak kita. Dah kita tahu dak mayat tu Tuhan ampun ke dak? Dak tahu bukan ada metal di nesang ting beres. Kita tengok metal merah. Ya Allah ting beres bawa balik dia. Kan gitu dak tahu. Bila dak tahu kita ikhtiar. Faham ikhtiar lah. Ni kalau kita tahu dah buat gana-gana pun kita memang masuk syurga dah. Bahasa soalan bocor Jibril mari kabar malam. Bukan mu nama Dalah bin Najib. Dia. Aku tahu dah baca dah mari liluh mampu mu Dalah bin Najib. Nak buat gana-gana pun berlindang menarak pun Tuhan akan ampun dah masuk syurga terus. Kita gana kalau Jibril mari kabar gitu. Esok dak mayang subuh dah. Kedua lagi kelek porong. Pikul rati ni selalu. Apa? Dah apa belakang dah? Nah, ni kita duk tahan ni hak fardu ni. Hak sunat dah rok cetong dah kita. Nampak? Jadi kita ikhtiar. Soalan seterusnya. Pengerusi surau dekat rumah saya suka sangat ambil budak tahfiz jadi imam ketika bulan Ramadan. Tahun lepas pun seorang budak hafiz Al-Quran berusia 10 tahun jadi imam. Saya muskil, adakah sah solat jemaah itu dekat imam itu belum lagi berkhatam? Tu imam tak khatam lagi. Jadi sah ke tak? Sebab tu kita baca, orang baca kitab, kita dengar. Dia kata syarat sah menjadi imam. Ada tak? Mesti khatam, ada tak? Tak ada lagi kitab mana-mana sebut nak jadi imam mesti berkhatam. Syarat sah jadi imam umur dia adalah mumayyiz walaupun belum balik. 5 tahun mumayyiz tahu cara semayang maka boleh jadi imam solat Jumaat. Bukan sini Masjidil Haram, bukan Masjid Panji. Faham? Budak umur 5 tahun telah mumayyiz, pandai membezakan. Reti semayang boleh jadi imam semayang Jumaat di Masjidil Haram kata Imam Hanbali, kata Imam Syafi'i. Mumayyiz syarat dia. Faham? Bukan syarat khatam. Kalau dia dak khatam pun, kalau khatam dah khitang dah, masuk jawi dah tapi ada najis sah tak? Jadi bukan kait dengan khitang, kait dengan najis. Nah, tu imam tua dah 70 tahun tapi khitang dah tapi ada najis. Ai baik basuh cing dak rata. Dah sah tak? Tak nah. Tapi kalau dak khitang lagi tak ada najis atau dia bersuci sah tak? Faham baik. Jadi budak kecil boleh jadi imam. Tapi kalau dia ada orang tua, afdal orang tua. Bila orang tua tu sama pandai dengan dia. Tapi kalau orang tua tak pandai, duduk belakang kamu 71. Faham? Ni 17 tahun pandai, duduk depan. Kerana asy-syaikhu bila ilmin tiflum. Kaedah kita orang tua tanpa ilmu kanak-kanak. Duduk depan 11 tahun. Innallazina amanu duduk ngaji depan jadi imam. Nampak? Amu tok ki dia 76 tahun tapi sira talabi duduk belakang. Soalan seterusnya. Apakah hukum khatam bagi wanita? Adakah berlaku bezaan pendapat dalam kalangan fuqaha? Pendapat mana yang lebih kuat? Kita ni duk jawab mazhab Syafi'i, kita bukan jawab pak mazhab.
Jadi kita jawab kok mazhab Syafi'i. Kalau tak boleh dengar mazhab Syafi'i, tanya ustaz lain, ustaz Hanbali. Tak ataupun Maliki. Kita jawab kok Syafi'i. Baik, hukum bersunat bagi perempuan ini wajib. Hukumnya wajib. Laki-laki wajib, perempuan pun wajib. Meninggalkan sunat bagi laki-laki dosa besar. Meninggalkan bersunat bagi perempuan dosa kecil. Tapi haram berlaku. Syekh Ibn Hajar Al-Haythami sebut dalam kitab Az-Zawajir, dosa-dosa besar. Nampak? Imam Ibn Salah pun sebut dalam kitab dia juga. Dan ada fatwa Nawawi pun sebut juga wajib. Kalau kita kerja duduk ngaji ni nihayah zing orang ngaji. Panjang disebut bab bersunat orang puang. Nihayah zing ni Imam Nawawi bentang karang kitab Arab. Baik. Sebab apa meninggalkan masuk jawi bagi laki-laki dosa besar? Kerana dia berkait dengan bersuci. Bila banyakkan dak sunat, dak cara molek jadi dak suci, dak sah semayang. Dak sah semayang dosa besar. Orang puan bukan kait dengan bersuci, dengan nafsu saja. Orang lelaki dak sunat, dak sah semayang. Orang puan dak sunat sah, tapi dia nafsu saja. Apa nafsu? Orang puan bila dia sunat, rendah nafsunya. Dah tak ada nafsu. Kan tak ada nafsu, tu kerak terus. Nampak tak? Ni yang panggil sunat. Jadi kita buat kajian. Budak-budak perempuan mula-mula sekali, budak-budak perempuan di barat. Dan di Afrika dua. Di Afrika banyakkan sunat. Di Senegal, di Republik Chad, di Algeria, di banyaklah. Nigeria, kulit hitam. Dia Islam amat. Dia sunat. Maka mereka masih ada sifat malu dengan lelaki. Di Europe, negeri Kristian, dak sunat, hacul lebu habis. Budak-budak puan. Umur 14 tahun sekedudukan, 16 tahun sekedudukan. Umur 12 tahun berzina pagi petang dah. Pasal apa? Pasal dak sunat. Nafsu dia beramat-amat sangat. Rupanya dak sunat orang puan ni jadi jahat nafsu. Dak dia nak kawal. Rupanya sunat perempuan untuk kawal dia. Baik, kita buat kajian pula budak-budak puang awet-awet di tanah Melayu. Bila ibu bapa mula dak sunat anak puang? Dulu sunat sama. Pada tahun 80-an mulalah merebak. Anak-anak perempuan yang lahir 80-an ke atas. Faham? Ibu bapa zaman tu lara. Kuat sekali lara 80-an. Dak sunat kanak. Bodoh tu jahil tukir terus mak bapak. 85 lahir. Sekarang dia umur 25 tahun. Tak? Contoh. Contoh. Kalau dia lahir tahun 90, sekarang umur dia 21 tahun. Sekarang inilah budak-budak perempuan paling teruk sosial. Betul tak? Khabar situ, khabar sini. Keluar dalam internet, bogel situ, bogel sini. Berzina dengan tu kawan ambil gambar, berzina dengan ni orang ni ambil gambar. Kota Baru ada, Terengganu ada, Pahang ada, Kedah ada, Penang. Betul tak? Tak ada malu sikit. Umur 20-an. Pasal inilah mulanya zaman ramai orang ibu bapa di Malaysia meninggalkan khitam bagi budak-budak perempuan. Tak malu sikit turun. Laki naik kereta, Honda. 3-4 orang lelaki. Puang seorang duduk dalam. Turun minum air. Puang geliat gitu ada hal. Laki ngekor jalan. Faham? Understand? Tak ada hal dia. Pasal apa? Nafsu. Anda hantar tong ikan. Main atas pukat. Erik dalam bolong air. Dan seorang artis Malaysia khabar. Bila dia suka main, dia boleh suka set dengan berapa orang. Dia kata dengan 8 orang baru sedap. Artis Malaysia keluar dalam majalah. Betul tak? Pasal apa? Dah sunat. Ni ya. Duduk puan walaupun sekolah harap kalipun, walaupun pakai tudung labuh kalipun tak. Jadi ganah tak tahu benda. Nafsu betul. Dah standard nafsu. Siapa umur 18-20 memang dia nak ke orang lelaki. Tapi dah sunat dia ganah. Tak ada hal. Depan mak gandong. Peluk orang jatang. Ni kita duduk berhenti tepi ni. Tapi lain. Berhenti dia berhenti pula. Peluk pula orang jatang. Padahal kita dah ada janggut pakai piah hormat agak sikit. Dah amat banyak pun.
Dia tengok tengah peluk berhenti orang apa kafir. Alu kat aku. Boleh tahan kira dak. Kita tengok tang dia pun tengok. Kau kemak. Dak sunat ni. Faham lagi? Jadi kita jawab hukumnya wajib. Betul?